Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kisah hari ni agak interesting sikit, iaitu tentang seorang ibu yang mempunyai 5 orang anak dan dia ni meroyan. Disebabkan penyakit meroyan dia tadi, dia telah habiskan nyawa anak-anak dia. Dia bukan tak sayang anak-anak dia, tapi disebabkan penyakit tadi dan emosi yang dia tak boleh nak kontrol, akhirnya dia lost. Jangan main-main dengan penyakit mental, sebabnya kadang-kadang bukan diri sendiri yang jadi bangsa. Kadang-kadang orang lain pun boleh ikut terjebak sama. So without wasting any time, let's get started. So, kisah ni terjadi pada tahun 2001 di Amerika. Andrea Yates ataupun nama sebenar dia adalah Andrea Pia Kennedy dikatakan telah bunuh semua anak-anak dia yang seramai 5 orang. Jadi Andrea telah lahir pada 6 Julai tahun 1964 di Texas, Amerika. Sebelum kejadian menyedihkan ini terjadi, dikatakan Andrea ni sebenarnya dah mempunyai penyakit bulimia dan juga kemurungan. So, benda ni dah terjadi sejak dia remaja lagi tau, dan dia dah banyak kali lah cuba untuk tamatkan riwayat hidup dia sendiri. Semasa Andrea remaja, dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang dan merupakan lulusan dari University Texas pada tahun 1986. And then bila dia dah meningkat dewasa, dia telah disahkan ada penyakit kemurungan, suka berkhayal dan skizofrenia. Kemudian pada tahun 1993, Andrea ni telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Russell, dan pada masa tu diorang ni masing-masing berusia 25 tahun. Diorang berkenalan dan berkahwin semasa Andrea ni telah bekerja sebagai seorang nurse. Laki dia ataupun Russell ni, dia sebenarnya merupakan anak murid kepada seorang paderi yang bernama Michael Peter. Bila dah jadi anak murid kepada seorang paderi ataupun seorang pendeta, so pegangan agama rasa ni pun agak kuat juga. Apa-apa kata ataupun nasihat daripada dia punya tok guru ni, rasa ni akan ikut dan akan patuh. So salah satu nasihat tok guru rasa ni mengatakan yang rasa ni perlu ada anak yang ramai. Lepas diorang berkahwin, Andrea ni telah berhenti kerja sebab dia nak bagi perhatian sepenuhnya kepada keluarga diorang. Yelah, pada masa tu kan anak-anak diorang ni tengah membesar, so budak-budak yang kecil ni dia memerlukan perhatian yang sangat tinggi. So Andrea ni pun berkorbanlah kerjaya dia untuk menjaga anak-anak diorang. Sepanjang perkahwinan diorang, iaitu selepas 7 tahun kemudian, Andrea dan juga Russell telah mendapat 5 orang anak, iaitu 4 orang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan. Anak-anak diorang tadi adalah Noah yang lahir pada tahun 1994, John tahun 1995, Paul pada tahun 1996, Luke dilahirkan pada tahun 1999 dan yang bongsu sekali Mary lahir pada tahun 2000. Pada tahun 1997, diorang satu family telah tinggal dalam sebuah bus yang telah diubah suai jadi sebuah rumah. Biasalah kalau kita tengok dalam movie-movie kan, diorang ni suka tinggal dalam van, suka tinggal dalam bus yang diorang dah renovate. Tapi kadang-kadang rasa macam interesting juga kan. So, kehidupan diorang pada masa tu tak adalah senang sangat, agak susah juga. Dan anak-anak diorang ni Andrea sendiri yang ajar. Maksudnya dia tak ada hantar ke tadika ke apa ke, tak ada. So, maksudnya ada homeschooling. Tapi di atas desakan family Andrea, akhirnya suami Andrea ni pun belilah sebuah rumah. So, diorang pun pindahlah daripada tinggal dalam sebuah bus tadi tu, pindah ke rumah yang lagi proper. Penyakit muruk Andrea datang balik selepas dia melahirkan Luke, iaitu sekitar tahun 1999. Pada tahun tu juga, semasa Luke ni berusia 4 bulan, iaitu pada bulan Jun 1999, and dia mula mendapatkan rawatan untuk penyakit murung dia. So pada masa ni dia dah mula ambil ubat, and then pada satu hari tu dia makan ubat murung dia tu, ubat kemurungan dia secara overdose dan menyebabkan dia ni telah koma selama 10 hari. Dan pada masa ni doktor telah sahkan yang dia ni sebenarnya ada penyakit meroyan ataupun postpartum, kalau tak silap Nina salah pronounce, just betulkan kat bawah je. So bila dia dah dapat keluar daripada hospital, dia buat hal lagi guys. Dia telah ambil pisau and then dia letak dekat leher dia tau. Sebabnya dia nak tamatkan hidup dia. Dia siap merayu dekat husband dia untuk benarkan dia buat macam tu. Tapi memang taklah lelaki dia nak bagi kan. Disebabkan perbuatan dia pada kali ni, akhirnya sekali lagi dia telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya ataupun rawatan susulan. Kemudian doktor pun bagilah sejenis satu ubat yang dikenali sebagai ubat Haldol, iaitu ubat antipsikotik. So lepas dia makan ubat tu, makin lama keadaan dia makin okey sikit. Masuk je pada bulan Julai, penyakit mental dia memang semakin teruk guys, semakin serius. Pada bulan tu je, dia cuba nak tamatkan hidup dia sebanyak 2 kali. And then macam biasalah, dah bila dia cuba nak bunuh diri dia, of course lah laki dia pergi hantar lagi ke hospital. Kali ni dia telah disahkan pula ada penyakit postpartum psychosis, iaitu tahap kemurungan yang paling berbahaya. Orang yang ada penyakit ni biasanya dia akan berhalusinasi dari segi pendengaran ataupun dari segi visual. Disebabkan dia punya kesihatan mental dia dah makin tak stabil dan agak teruk, so doktor cadangkan diorang ni
jangan ada anak lagi. Cukuplah diorang ni ada 5 orang anak tu je. Sebabnya doktor tak nak keadaan Andrea ni akan jadi bertambah teruk, dan paling merisaukan kalau ada sesuatu buruk yang akan terjadi satu hari nanti. Tapi pada masa tu Russell ni dia macam tak berapa kisah tahu dengan nasihat si doktor. And then Russell ni cakap lah dekat isteri dia, dia kata dia nak anak diorang ni lagi ramai. Yelah, dia kan pegang kuat kepada kata-kata dia punya tok guru tu kan. So of course lah tok guru dia kata kau kena ada anak ramai. So Russell ni dia tak peduli tentang tahap kesihatan mental isteri dia. Dia kata kat isteri dia, kita kena ada anak ramai. Tapi Andrea pada awal tu dikatakan tolak permintaan suami dia sebab dia tahu apa risiko yang akan datang. Tapi disebabkan suami dia ni agak degil nak anak juga, akhirnya Andrea telah melahirkan anak bongsu dorang yang bernama Mary pada tahun 2000. Jadi Mary ni telah lahir pada November tahun 2000. Kemudian pada Mac tahun 2001, ayah Andrea ni telah meninggal pula. So tahap kemurungan Andrea ni jadi semakin serius guys. Lepas tu doktor pun pesan lah, dia kata Andrea ni jangan dibiarkan tinggal bersendirian dengan anak-anak. Kalau boleh biar ada orang lain, maksudnya biar ada orang dewasa dekat situ juga. So at least Andrea ni dia masih lagi di bawah pemantauan orang dewasa. So ada orang jaga dia juga pada masa tu. Doktor pesan macam tu sebab dia takut jadi apa-apa, sebab mental dia memang dah tak stabil pada masa tu. Dan Andrea ni berada dalam keadaan yang sangat tertekan. So husband dia pun kata okey tak apa, dia akan jaga anak-anak diorang ni lepas dia balik kerja. So pada masa tu Russell ni dia telah bekerja sebagai seorang engineer NASA. Lepas tu mak Andrea ni pula akan jaga cucu-cucu dia ataupun anak-anak diorang ni semasa Russell ni pergi kerja. And then bila Russell balik kerja, dia akan take over balik. Tapi lama-lama si Russell ni dia macam dah tak berapa nak jalankan tanggungjawab dia, dan dia mula mengukir janji. Dia mula keluar rumah dia tu selama sejam. Maksudnya kalau dia pergi kerja masuk pukul 8, okey, dia akan keluar rumah pada pukul 7 pagi. Contoh. Dan lepas tu dia akan biarkan si Andrea ni dengan anak-anak diorang ni secara bersendirian. Dia buat macam tu, konon-kononnya dia nak isteri dia ni boleh berdikari, okey, boleh kontrol diri dia sendiri. So dengan harapan isteri dia tu tak adalah bergantung dengan orang lain untuk jaga diri dia. Sampailah pada satu hari, iaitu pada 20 Jun tahun 2001, semasa Russell ni dia keluar pergi kerja, and then tinggal isteri dia dengan anak-anak dia secara sendirian. So masa tu ada gap kosong dalam lebih kurang sejam macam tu. So sementara tunggu mak Andrea datang, tinggallah Andrea ni dengan anak-anak dorang. Sebelum mak Andrea ni sampai, pada masa tu Andrea ni dia dah tak boleh kawal emosi dia, dan dia dah tak boleh kawal diri dia lagi dah. Kemudian dia telah bunuh anak dia seramai 5 orang dengan cara lemaskan dorang ni semua ke dalam tub mandi. Anak pertama dorang yang menjadi mangsa adalah Luke, kemudian Paul, John dan Mary yang berusia 7 bulan. Anak sulung dorang tadi yang bernama Noah cuba melarikan diri lepas dia nampak adik bongsu dia yang bernama Mary tu terapung dalam tub mandi. Tapi korang ingat mak dia lepas ke tak guys? Mak dia kejar Noah tu. Lepas dia dapat Noah tadi, dia heret budak tu masuk ke dalam bilik mandi, and then budak tu pula dilemaskan. Dan ya, Noah adalah mangsa terakhir ibu dia. Lepas Andrea dah buat semua tu, dia call pihak berkuasa, and then dia admit lah apa yang terjadi pada ketika tu. Dia mengaku yang dia dah buat something yang worse lah orang kata. Tak lama lepas tu pihak berkuasa pun datang ke rumah dia dan tangkap Andrea. Masa polis sampai dekat rumah diorang tu kan, polis ni menangis guys, sebabnya tengok budak-budak tu meninggal dalam keadaan yang tak sepatutnya. Memang ya, siapa tak sedih kan tengok 5 orang kot. Salah seorang anak dia telah dijumpai dalam keadaan terlangkup dalam tub mandi tu, dan 4 orang lagi dibaringkan atas katil dan ditutup dengan cadar. Masa diorang bawa Andrea ni keluar dari rumah dia, rambut dan baju dia masih dalam keadaan yang basah. Keadaan Andrea pula diorang kata rupa dia macam zombie tau, sebabnya masa diorang bawa dia keluar tu, dia punya mata tu meliar tengok sana sini. Kemudian pada tahun 2002, semasa dalam perbicaraan, Andrea tak mengaku dia bersalah disebabkan dia ni ada penyakit mental. Tapi juri telah sahkan yang dia bersalah, and then dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol selama 40 tahun. Tapi selepas rayuan dibuat, akhirnya juri telah putuskan yang dia tak bersalah disebabkan dia ni memang tak waras pada hari kejadian. Lepas tu dia telah diperintahkan untuk tinggal dan dirawat dekat hospital Kerrville State di Amerika. And then pada tahun 2005, suami dia telah filekan penceraian dan diorang ni telah pun berpisah. Setahun kemudian, Russell ni telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Laura, dan diorang ni telah dikurniakan seorang anak lelaki. Tapi perkahwinan diorang ni tak tahan lama, sebabnya pada tahun 2015, isteri dia Laura tadi tu telah filekan penceraian dan diorang berpisah. Tapi ada yang kata semua kejadian yang terjadi ni adalah disebabkan Andrea ni sangat taksub dengan ajaran pendeta tadi, paderi ataupun tok guru kepada suami dia tu yang bernama Michael. Dia percaya yang anak-anak dia tu anak yang tak soleh dan anak dia akan dimasukkan ke neraka. Sebabnya dia besarkan anak-anak dia dengan cara yang salah. So that's why ending dia anak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sekarang ni dikatakan keadaan Andrea semakin membaik. Dia selalulah bercakap tentang
tentang kenangan dia dengan anak-anak dia, macam mana perangai diorang, dan ya, masa dia cerita tu of course lah dia happy. Tapi bila masuk je part kejadian pada tahun 2001 tu, dia akan jadi automatik sedih. So sekarang ni dia sara diri dia dengan cara membuat craft, and then craft tu akan dijual lah kepada orang ramai, tapi craft tu tak akan dikreditkan siapa pembuatnya. So at least bila orang nak beli craft tadi tu, orang tak tahu itu adalah hasil buatan tangan seorang banduan, dan bandar-bandar tadi boleh dah dapat hasil jualan. Kalau orang awam tahu, okay, barang ni siapa yang buat, barang ni siapa yang buat, of course lah diorang tak akan beli kan, sebab diorang akan boycott. Kadang-kadang tu Andrea ni akan habiskan masa dia tengok video lama anak-anak dia, guys. Kesian dia kan, Nina kesian dekat dia, kesian kat anak dia. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina hari ini tentang seorang ibu 5 orang anak yang disahkan ada penyakit mental dan ada penyakit meroyan. Kita jangan pandang remeh dengan orang yang ada penyakit meroyan ni. Mungkin ada di antara korang yang tengok video Nina ni pernah melalui fasa meroyan tu, dan sebenarnya orang kata meroyan tu, alah kau ni sikit meroyan, sikit meroyan kan, jaga anak pun tak boleh, itu tak boleh. Sebenarnya kadang-kadang benda tu memberi, orang kata apa, kesan negatif kepada mental diorang tau. Penyakit mental ni orang memang anggap dia macam ringan sebab tak nampak dengan mata kasar kan. Kalau macam demam ke batuk ke semua kita boleh nampak secara fizikal, tapi penyakit mental ni kita tak nampak, tapi orang tu sendiri yang rasa macam mana stresnya dia. Orang lain tak nampak, orang kata okey je dia kan, tapi bila dapat rawatan daripada doktor sahkan ada sekian. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ini. Yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.